Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada penonton-penonton budiman yang sedang menonton rancangan TVPSS SJS pada pagi ini. Pertama sekali bersyukur kita kehadirat ilahi dengan limpah kurnianya kerana saya, Amanina Masura dan rakan saya, Putri Alakisina, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan TVPSS pada pagi ini dengan tajuk Perjuangan Tokoh Tempatan Negeri Sembilan, kebangkitan Empayar Melayu Melaka pada awal kurun ke-15 dan kemudiannya campur tangan kuasa-kuasa asing di dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu telah mendorong masyarakat tempatan mengamalkan seni silat atau seni mempertahankan diri. Justru itu, wujud ramai pahlawan Melayu yang handal dan amanah kerana hampir semua golongan masyarakat termasuk orang kampung, kerabat diraja serta wanita telah mempelajari dan menguasai ilmu pahlawan ini. Seorang pahlawan Melayu dikehendaki melalui pelbagai tahap dan ujian dalam seni mempertahankan diri bagi membina disiplin, keberanian dan sikap rendah diri. Status dan taraf seorang pahlawan bergantung kepada bakti yang telah dicurahkan, integriti yang tinggi dan kemajuan yang telah dicapai. Seorang pahlawan yang mahir dalam silat tidak memerlukan sebarang senjata untuk menewaskan musuhnya. Jika negeri-negeri lain berbangga kerana memiliki pahlawan terbilang menentang Inggeris, negeri tercinta kita iaitu Negeri Sembilan tidak terkecuali mempunyai tokoh-tokoh yang berjuang menentang penjajah ketika itu. Malahan, sejarah kebangkitan anak-anak Melayu di Negeri Sembilan menentang penjajahan Inggeris tidak kurang hebatnya dengan pejuang-pejuang dari negeri-negeri lain. Kerana antara puluhan pahlawan yang berjuang, 12 pahlawan dari Negeri Sembilan diperkatakan sebagai pelopor perjuangan Melayu dan menabur bakti kepada perjuangan nasionalisme di negara ini. Betul Tuan Manina, pejuang-pejuang ini ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi kegelapan di sekeliling masyarakat akibat penindasan secara halus yang dijalankan oleh penjajah. Padah bisa bermain tombak, mungkir nyawa, jangan derhaka. Biar badan menjadi tembok, bertahan tanah daripada durjana. Kepahlawan Melayu sudah terbilang tiada tandingan di serata dunia. Pahlawan Melayu takkan hilang, akan kami kenang sentiasa. Jelas, besar peranan pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan Melayu ini. Amanina, awak tahu tak, antara pahlawan Melayu di Negeri Sembilan ialah Datuk Moyang Saleh. Datuk Moyang Saleh merupakan undang luak Zelebu yang pertama. Beliau membuka jalan kepada Negeri Sembilan berkerajaan sendiri dan kemudiannya menetapkan raja yang dijemput dari Pagar Ruyung di Minangkabau sebagai raja bagi menggantikan pemerintahan Sultan Johor. Pernahkah anda membaca atau mendengar tentang Penghulu Naam? Baiklah, Penghulu Naam merupakan penghulu luak muar yang pertama. Beliau berpegang kuat kepada prinsip dalam menentukan siapa berhak menaiki tahta Negeri Sembilan. Keberanian beliau menentang Raja Melewar yang belum diiktiraf sebagai raja waktu itu membuktikan beliau kuat mempertahankan prinsip dan kedaulatan wilayahnya. Penghulu Naam merupakan orang besar dari Seri Menanti pada kurun ke-18. Ketika pemimpin-pemimpin Negeri Sembilan sedang berusaha mencari seorang raja, seorang anak raja bernama Raja Katib datang dari Pagar Ruyung dan mengaku dirinya sebagai calon yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Penghulu Naam mengiktiraf pelantikan Raja Katib dan mengahwinkannya dengan anak perempuannya. Tidak berapa lama selepas itu, datang calon sebenar yang bernama Raja Melewar. Raja Katib melarikan diri. Namun begitu, Penghulu Naam berdegil tidak mahu mengakui Raja Melewar sebagai yang di-Pertuan Besar. Dengan itu, berlaku peperangan antara angkatan Raja Melewar dengan pengikut Penghulu Naam. Penghulu Naam ialah seorang pendekar yang handal dan banyak mempunyai ilmu sakti. Dan dalam peperangan itu, Penghulu Naam bertarung 1 lawan 1 dengan Raja Melewar. Dan akhirnya, Raja Melewar berjaya membunuh Penghulu Naam. Mayat Penghulu Naam dikebumikan di tanah perkuburan. Anehnya, keesokan hari, Penghulu Naam muncul semula
dan mencabar Raja Melewar. Penghulu Naam hidup semula. Dalam pertarungan itu, sekali lagi Raja Melewar membunuh Penghulu Naam dan sekali lagi mayat Penghulu Naam dikebumikan. Esoknya sekali lagi Penghulu Naam hidup semula dan berperang dengan Raja Melewar. Sekali lagi Raja Melewar membunuh Penghulu Naam. Cuma kali ini Raja Melewar bertafakur mencari jalan bagaimana hendak mengalahkan ilmu Penghulu Naam yang boleh hidup semula ini. Akhirnya Raja Melewar mendapat ilham. Kepala Penghulu Naam dipancung terpisah daripada badan. Kepalanya ditanam di puncak sebuah bukit, manakala badannya ditanam di puncak sebuah bukit yang lain. Antara dua bukit itu dipisahkan oleh sebatang sungai. Pada sebelah malamnya, penduduk kampung mendengar suara Penghulu Naam melaung-laung memanggil badannya yang tertanam di bukit seberang sungai. Namun, badan itu tidak berupaya menyeberang sungai untuk bersambung dengan kepalanya. Kabarnya, suara melaung-laung memanggil badan itu berlangsung selama 3 malam dan malam berikutnya tidak kedengaran lagi. Dengan itu, matilah Penghulu Naam. Menurut cerita, sampai sekarang, bukit yang ditanam kepala itu dipanggil Bukit Tempurung, iaitu bukit yang terletaknya tempurung kepala Penghulu Naam, dan bukit yang satu lagi dinamakan Bukit Badan di mana terletaknya badan Penghulu Naam. Datuk Panglima Sultan Karo. Datuk Panglima Sultan Karo menjemput Raja Melewar, seorang buapak luar Ulumua, menaiki tahta pada tahun 1773. Beliau kuat berpegang pada janji disebabkan beliau diberi tugas untuk menaikkan Raja Melewar ke atas tahta. Janjinya tetap dikotakan sekalipun terpaksa menentang penghulunya sendiri. Puteri, tahukah anda Luwak Jelebu ialah salah satu luwak yang bernaung di bawah Sultan Johor, dan peristiwa memutus tali ke Johor ini berlaku ketika Datuk Moyang Saleh bin Datuk Mentunggang menjadi penghulu luwak ketiga. Datuk Mentunggang beristerikan Moyang Aceh yang datang dari Minangkabau, iaitu penghulu luwak Jelebu kedua selepas Datuk Gombak yang juga datang dari Minangkabau. Menurut catatan sejarah, Datuk Moyang Saleh telah ditemui oleh penghulu luwak Rembau Datuk Uban, iaitu Lulin Soh, untuk mengadu akan perbuatan Sultan Johor yang membunuh bakal menantunya. Hal ini disebabkan Datuk Uban menolak pinangan Sultan Johor yang ingin memperisterikan anaknya yang bernama Seri Bainun. Datuk Uban mengutus bakal menantunya yang bernama Si Ahmad untuk memaklumkan kepada Sultan Johor bahawa beliau sudah bertunang dengan Seri Bainun. Dikatakan pada waktu menghadap Sultan itu, Sultan Johor telah murka dengan jawapan dari Si Ahmad akibat salah faham dengan kelakuan latahannya, dan akhirnya Si Ahmad telah dibunuh. Selepas pertemuan dengan Datuk Uban, Datuk Moyang Saleh berangkat ke Johor untuk menghadap Sultan. Turut mengiringi beliau ialah Tok Gagah Lela Perkasa, Tok Laut Api, Tok Beruang Hitam dan Tok Bauk. Mereka ini mempunyai kesaktian dengan kegagahan masing-masing. Pada mulanya, Sultan Johor enggan menerima mereka menghadap dan disuruh menunggu di halaman istana sahaja. Dihikayatkan ketika menunggu itu, hujan mula turun dengan lebat. Tetapi Datuk Moyang Saleh telah menunjukkan kehebatannya sehingga tiada seorang pun rombongannya yang basah ditipu hujan. Selama 7 hari dan 7 malam menunggu, pengiring-pengiring Datuk Moyang Saleh turut mempamerkan kesaktian dan kehebatan yang di luar batas kemampuan manusia itu, sehingga gemparlah seisi istana. Diringkaskan cerita, Datuk Moyang Saleh akhirnya diterima menghadap dan beliau meluahkan ketidakpuasan hati dengan cara sambutan Sultan terhadap rombongannya sehingga terlupa akan tujuan asalnya. Sultan Johor dikatakan tidak berhasrat memanjangkan perundingannya dengan Datuk Moyang Saleh kerana bimbang keselamatannya yang telah membebaskan Luwak Jelebu dari naungan Johor. Maka dari tempoh itu, Luwak Jelebu berstatus bergajah tunggal dan Datuk Moyang Saleh telah dianugerahkan gelaran Datuk Mandolika Menteri Akhirul Zaman Sultan Jelebu. Dikatakan juga waktu meninggalkan istana, Datuk Moyang Saleh mencabut pedangnya, lalu dicantasnya tempayan yang terletak di tepi tangga Balairong. Kerana ketajaman mata pedang dan tetakannya yang kuat, maka tempayan itu terputus dua, tetapi masih tegak seperti biasa seolah tidak nampak bekas cantasan mata pedang pada tempayan itu. Selagi tempayan ini putus, maka selagi itulah hubungan antara Jelebu dengan Johor akan putus, kata Datuk Moyang Saleh.
lalu meninggalkan Istana Sultan Johor. Di dalam buku History of Celebu, Caldecott ada mencantikkan peristiwa memutus tali ke Johor tersebut berlaku sekitar tahun 1757. Dalam kajiannya, tiada catatan tentang Tok Lela Gagah Perkasa, Tok Beruang Hitam, Tok Laut Api dan Tok Bau, kecuali Datuk Syahbandar Sohor dalam rombongan waktu Datuk Moyang Saleh pulang ke Jelebu. Kalian juga mendapati ada cerita lisan turun-temurun yang mengatakan bahawa empat pengiring Datuk Moyang Saleh itu sebenarnya ialah harimau jadian yang telah kembali ke rupa asalnya dan masuk ke hutan sekembalinya ke Jelebu. Datuk Bandar Tunggal Abdullah bin Ahmad, pembesar Sungai Ujong, berperang melawan Inggeris pada tahun 1874. Dilucutkan jawatan oleh Inggeris, tetapi semangatnya terus kental hingga rumah dan kampungnya dibakar oleh pihak Inggeris. Pertelegahannya dengan Datuk Kelana Said Aman menjadi sebab kemarahan Inggeris dan peniaga-peniaga Cina dari Melaka apabila dia menentang pembolotan ekonomi menyebabkan orang Melayu susah. Datuk Siamang Gagap. Datuk Siamang Gagap menentang Inggeris di Istana Seri Menanti pada tahun 1874 dan akhirnya jawatan yang dipegang beliau dimansuhkan. Beliau ikut bersama Yang Tuan Anta berundur ke Singapura dan tidak mahu mengiktiraf campur tangan Inggeris. Beliau kemudiannya menjadi orang biasa sebelum beliau mangkat. Abdul Kahar bin Mukmin yang lebih dikenal dengan nama Datuk Siamang Gagap atau Pendekar Siamang Gagap lahir di Kampung Repah, Tampin, Negeri Sembilan. Beliau meninggal di Kampung Terusan Juasih, Negeri Sembilan. Beliau dikenal sebagai panglima yang memimpin Angkatan Perang Seri Menanti Negeri Sembilan pada Perang Bukit Putus dalam persekongkolan dengan para Datuk Undang yang empat yang dipimpin Tunku Ahmad Tunggal mengenai suksesi di Kerajaan Negeri Sembilan. Persekongkolan internal tersebut kemudian mengundang campur tangan Inggeris. Setelah wafatnya Yang Tuan Imam, terjadi sengketa tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Datuk Siamang Gagap yang menjadi pembesar istana mendukung Yang Tuan Antah, sedangkan para datuk dari Undang yang empat yang dipimpin Tunku Ahmad Tunggal yang merupakan putera kandung dari almarhum Yang Tuan Antah tidak menyetujuinya. Tidak adanya kesepakatan di darab kedua belah pihak dan akhirnya berkembang menjadi perang saudara yang kemudiannya dikenal sebagai Perang Bukit Putus. Pihak Inggeris kemudian ikut campur tangan dengan membantu pihak Tunku Ahmad Tunggal yang juga didukung beberapa datuk dari Undang yang empat. Perlawanan Datuk Siamang Gagap di bawah pemimpin Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Yang Tuan Antah terhadap Inggeris pada tahun 1870-an itu kemudian membuat namanya dikenal sebagai salah satu pejuang terawal Tanah Melayu yang menentang kolonialisis Inggeris. Namun, sebahagian pihak juga ada yang mempertentangkan keperjuangan Datuk Siamang Gagap. Dalam pandangan mereka, Datuk Siamang Gagap adalah pembesar istana yang berpolitik licik untuk mencegah naiknya Tunku Ahmad Tunggal menjadi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nama sebenar beliau, Kahar bin Haji Mukmin, lahir di Kampung Repah kemudian berpindah ke Seri Menanti. Mungkin ramai tidak tahu mengenai beliau, bagaimana beliau mendapat gelaran Datuk Siamang Gagap itu. Baiklah Puteri, pernahkah anda mendengar tentang Yang Tuan Antah? Amanina, Yang Tuan Antah merupakan Raja Melayu pertama berperang melawan Inggeris pada tahun 1876 hingga terpaksa hilang wilayah. Sebagai penyelesaian, beliau hanya berkuasa di Seri Menanti sahaja setelah kalah dalam Perang Bukit Putus. Bagi mengetahui lebih lanjut tentang Yang Tuan Antah, kita akan menemu ramah Puan Kamsiah binti Yasin, guru sejarah Sekolah Menengah Sains Tunku Aisyah Rohani yang sangat berpengalaman dalam mengajar subjek sejarah. Baiklah, Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanina dan Puteri, alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama dalam rancangan TV BSS SGS. Untuk pengetahuan Cikgu, tajuk program kita hari ini tentang perjuangan tokoh tempatan di Negeri Sembilan. Oh, itu tajuk yang menarik. Baiklah, Cikgu, bolehkah Cikgu menerangkan kepada kami siapakah Yang Tuan Antah itu sebenarnya? Yang Tuan Antah Ibni almarhum Yang Tuan Radin merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-6.
Dilahirkan pada tahun 1812, memerintah dari 1869 hingga 22 Oktober 1888 dan memperjuangkan Negeri Sembilan daripada dijajah oleh British pada tahun 1876. Baginda merupakan anak anda kepada Yang Tuan Radin dan Tunku Intan binti Tunku Alang Hussein. Dan baginda juga mempunyai anak anda yang memodenkan Negeri Sembilan iaitu Tuanku Muhammad Shah. Perjuangan menentang penjajah di Negeri Sembilan dipelopori Tunku Antah ibni almarhum Yang Tuan Radin atau Yang Tuan Antah bagi kawasan Sri Menanti. Terima kasih Cikgu. Seterusnya, Cikgu, boleh Cikgu terangkan apakah sebab-sebab pertentangan Yang Tuan Antah ini? Yang Tuan Antah menentang British kerana tidak bersetuju dengan perjanjian antara British dengan Datuk Kelana Sungai Ujong. Yang Tuan juga tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong tindakan Datuk Kelana yang mengisytiharkan Karachi sebagai wilayahnya. Yang Tuan Antah telah menawan Paroi dan membina kubu pertahanan. Pihak British kemudian telah mengalahkan pasukan Yang Tuan Antah hingga menyebabkan Yang Tuan Antah terpaksa berundur ke Bukit Putus. Cikgu, bolehkah saya tahu bagaimana kebangkitan Yang Tuan Antah untuk mengusir penjajah itu turut mendapat sokongan daripada siapa? Kebangkitan Yang Tuan Antah untuk mengusir penjajah itu turut mendapat sokongan beberapa pembesar. Antaranya ialah Datuk Siamang Gagap, Tunku Besar Tampin, penduduk Rembau, Jelebu dan juga Johor. Baiklah, seterusnya Cikgu. Yang Tuan Antah ketika itu dikatakan memiliki senapang dan ini dibuktikan dengan peristiwa Hingsman membawa satu pasukan perang seramai 30 askar, 30 polis dan 6 askar Arab dari Rasah untuk menyerang pasukan Yang Tuan Antah di Paroi. Namun, pasukan British terlebih dahulu diserang penduduk menggunakan senapang. Betulkah kenyataan itu, Cikgu? Apabila British menyerang pasukan Yang Tuan Antah di Paroi, pasukan British terlebih dahulu diserang penduduk menggunakan senapang. Bilangan penduduk tempatan lebih ramai daripada pasukan Hingsman menyebabkan mereka dapat dikepung dan ditahan. Menyedari mereka akan kalah, askar British yang ketakutan segera melarikan diri dan balik ke Rasah. Tentera Yang Tuan Antah berjaya menduduki dan bertahan di sebuah rumah di tepi Sungai Linggi. Yang Tuan Antah memiliki senjata api, sejumlah kecil Schneider rifle, memiliki bengkel senjata api di Sri Menanti serta turut mendapatkan bekalan belerang dari Pahang. Yang Tuan Antah dan keluarganya terpaksa berundur meninggalkan Seri Menanti dan bergerak mencari perlindungan di Johor. Apakah sebenarnya yang berlaku di Johor itu, Cikgu? Di negeri Johor, Yang Tuan Antah bertemu dengan Sultan Johor iaitu Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar kemudian menasihati baginda supaya berdamai dengan British. Dengan pertolongan Sultan Johor ketika itu, pada Mei 1876, Yang Tuan Antah membuat pertemuan dengan Gubernur Singapura iaitu William Jervois. Yang Tuan Antah bersama 4 pembesar dari daerah Seri Menanti, Johor dan Inas sekali lagi menemui Gubernur British di Singapura pada November 1876. Dalam pertemuan itu, pihak British memikirkan perkara yang adalah lebih baik berdamai dengan penduduk setempat bagi menunjukkan imej baik mereka. Lalu kerajaan British bersetuju melantik Yang Tuan Antah sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Daerah lain dalam Negeri Sembilan akan diserahkan di bawah kekuasaan ketua daerah masing-masing. Manakala daerah Sungai Ujong di bawah kekuasaan British. Baiklah Cikgu, berdasarkan peristiwa tentang Yang Tuan Antah sebentar tadi, apakah pengajaran yang kita dapat berdasarkan perjuangan tokoh-tokoh ini? Daripada perjuangan tokoh-tokoh ini, banyak pengajaran yang kita peroleh sebenarnya. Antaranya ialah perpecahan dalam kalangan masyarakat akan memudahkan musuh-musuh luar menguasai kita.
Dia sikap mengutamakan diri dapat menggagalkan perjuangan untuk memertabatkan bangsa. Pihak-pihak luar hanya akan mengambil kesempatan jika kita berada dalam keadaan yang lemah. Kita perlu menghadapi musuh dengan menggunakan kekuatan akal fikiran, iaitu ilmu dan bukannya kekuatan tenaga semata-mata. Perebutan kuasa akan menjadikan kita sentiasa berpecah belah. Kita hanya akan menjadi bangsa yang bermaruah jika kita bersatu padu dan mempunyai kekuatan ekonomi. Tanpa kekuatan ekonomi, kita akan mudah terpedaya dengan bantuan dan tawaran yang diberikan oleh pihak musuh. Kita juga patut mencontohi pemimpin tempatan masa lampau yang mempunyai semangat juang yang kental. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin masa lampau yang tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan mereka gigih berjuang hingga mencapai kejayaan. Kita juga patut mencontohi sikap pemimpin tempatan yang mematuhi ajaran agama. Mereka berani menegakkan kebenaran. Mereka menolak sistem cukai dan undang-undang British kerana pembaharuan tersebut bercanggah dengan budaya dan nilai tempatan. Mereka juga memiliki jati diri yang tinggi, menyebabkan mereka tidak mudah menerima pengaruh luar. Jadi kita patut mencontohi sifat pemimpin masa lampau yang mempunyai semangat setia negara yang tinggi, menyebabkan mereka sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Mereka bersedia mempertahankan kedaulatan tanah air walaupun menghadapi pelbagai halangan daripada pihak British. Itulah antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada perjuangan tokoh tempatan menentang penjajah. Baiklah, terima kasih Cikgu atas perkongsian ilmu tentang tokoh-tokoh perjuang di Tanah Melayu ini. Semoga kita akan berjumpa di lain masa, Cikgu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Cikgu. Terima kasih Putri dan Amalina. Semoga kita semua sihat, selamat, jaga diri, yes. Jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdasarkan peristiwa bersejarah itu, kita patut mencontohi pemimpin tempatan masa lampau yang mempunyai semangat juang yang kental. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin masa lampau dan tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan kita gigih berjuang hingga mencapai kejayaan. Selain itu, kita juga patut mencontohi sikap pemimpin tempatan yang mematuhi ajaran agama. Mereka berani menegakkan kebenaran. Mereka menolak pengenalan sistem cukai dan undang-undang British kerana pembaharuan tersebut bercanggah dengan budaya dan nilai tempatan. Mereka memiliki jati diri yang tinggi menyebabkan mereka tidak mudah menerima pengaruh luar. Baiklah penonton-penonton sekalian, anda berkayuh dah sampai ke seberang. Anda memanjat sudah sampai ke pucuk. Anda mendaki sampai ke puncak. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan rancangan kita pada hari ini. Jumpa lagi di segmen yang lain. Ingat, pelitup muka memerangi COVID-19 dan jarak sosial memerangi COVID-19. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.